dahulu perkara lara, tinggalkan dahulu telefon bimbit. Semoga kita semua sentiasa dilimpahi rahmat dan juga berkat dari Allah. Bukan lama, 10-15 minit cuma. Khutbah pada hari ini tajuknya Jiwa Merdeka Ummah Perkasa. Yang jemaah yang dimuliakan, syukuri nikmat merdeka merupakan tuntutan agama kerana ia termasuk dalam nikmat besar yang Allah beri. Merdeka yang Allah beri ini membuka peluang untuk kita atur kehidupan berlandaskan agama, membangun masyarakat dan pelihara maruah bangsa. Dan hal ini selari dengan firman Allah dalam suratul Hajj ayat 41 tadi. Maksudnya iaitu mereka yang jika kami berikan mereka kuasa memerintah, kami berikan mereka kuasa memerintah di bumi, nescaya mereka dirikan solat serta memberi zakat, dan mereka menyuruh berbuat kebaikan serta melarang dari melakukan kejahatan dan perkara yang mungkar. Dan ingatlah, bagi Allah jualah kesudahan segala urusan. Kesan daripada nikmat merdeka amat banyak. Ia beri kestabilan dan keamanan yang membolehkan rakyat hidup aman tanpa perang atau kacau bilau, memberikan kebebasan beribadah tanpa sekatan, membuka ruang untuk membangunkan ekonomi, pendidikan dan sejahtera sosial, pelihara maruah bangsa serta menguatkan persaudaraan sesama rakyat demi tujuan membangun negara. Nikmat ini juga membolehkan umat membina kekuatan rohani, jasmani, mengikut acuan sendiri tanpa perlu campur tangan dari orang lain. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, dalam mendefinisikan merdeka itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan penanda aras yang berbeza. Hari kemerdekaan yang ke-68. Kalaulah arti merdeka yang kita faham sekadar tidak dijajah, bermakna perjuangan sudah selesai. Teruskan hidup bersenang lenang hingga terbongkang dan tidak perlu berusaha lebih kerana kita sudah pun merdeka. Adakah itu arti merdeka? Sedangkan erti sebenar merdeka dalam Islam ialah bebas hakiki untuk abdikan diri penuh kepada Allah dan mengatur hidup mengikut panduan wahyu. Ia merupakan pembebasan jiwa dari belenggu kehinaan bergantung pada manusia. Sebaliknya bergantung sepenuhnya kepada Allah yang Esa. Merdeka yang paling agung ialah merdeka akidah, yang membolehkan kita pegang teguh kepada kebenaran tanpa rasa takut atau terpengaruh. Sikap tidak putus asa membangunkan dan mempertahankan kemuliaan diri ialah hasil tawakal kita pada Allah. Mereka yang bergantung pada Allah sebulat hati merupakan insan yang tekun dan tidak lelah berjuang. Ciri-ciri orang yang merdeka ini diungkap dalam sebuah hadis riwayat Imam Nasai daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man istaghna aghnahu Allah azza wa jal, wa man ista'afa afahu Allah azza wa jal, wa man istakfa kafahu Allah azza wa jal, wa man sa'ala wa lahu qimah uqiyatin faqad alhaf." Siapa yang berusaha untuk berdikari, tidak bergantung pada manusia, Allah akan mengkayakannya. Siapa yang berusaha menjaga kehormatan dirinya dari meminta-minta, Allah akan menjaganya. Dan siapa yang berusaha untuk berasa cukup, Allah
Allah akan mencukupkannya. Dan siapa yang meminta-minta padahal dia mempunyai harta seharga 1 uqiyah, sekitar 40 dirham, maka sesungguhnya dia telah bersungguh-sungguh meminta-minta. Hadis ini membuka mata kita bahawa merdeka yang sejati ialah merdeka jiwa dari bergantung mutlak kepada makhluk. Keagungan seorang mukmin terletak pada keyakinannya bahawa Allah sahaja tempat memohon pertolongan dan rezeki. Merdeka inilah yang melahirkan insan yang ada prinsip, insan yang berani, insan yang penuh integriti. Ia merupakan asas kepada pembangunan sebuah negara yang berdaulat, yang warganya tidak mudah tunduk kepada tekanan luar dan sentiasa berdiri teguh atas kebenaran. Hadirin yang dimuliakan, jiwa yang benar merdeka ialah jiwa yang bebas dari segala bentuk perhambaan selain kepada Allah. Untuk mencapainya, umat Islam perlu membebaskan diri dari pengaruh ideologi yang bercanggah dengan ajaran Islam dengan menjadikan Quran dan Sunnah sebagai panduan utama. Realiti hari ini menunjukkan bahawa walaupun negara kita telah mencapai merdeka fizikal sejak tahun 1957, namun dari sudut fikiran, budaya, gaya hidup masih belum benar-benar merdeka. Kita masih berdepan dengan pengaruh ideologi asing yang sangat bercanggah dengan Islam. Sekular, liberal, hedonism yang sangat melalaikan. Budaya hiburan melampau, penggunaan media sosial tanpa kawal, penularan maklumat yang merosakkan akidah menjadi cabaran besar kepada keutuhan moral bangsa. Sedangkan Allah berfirman dalam surah Yunus ayat 32, "Fadzalikumullahu rabbukumul haqq, famadza ba'dal haqqi illa ad-dhalal, fa anna tusrafun." Maka yang demikian itu ialah Allah, Tuhan kamu yang sebenar-benarnya. Sesudah nyatanya sesuatu yang betul dan benar, maka tidakkah yang lain daripada itu semua salah dan karut? Oleh itu bagaimana kamu dapat dipesongkan dari kebenaran? Dalam membangunkan ummah ini yang berjiwa madani, berjiwa merdeka, setiap pihak perlu memainkan peranan yang saling melengkapi. Puncanya perlu bermula dari rumah, dicorak oleh ibu bapa. Institusi kekeluargaan yang mantap akan menyumbang kepada masyarakat menjadi sebuah ekosistem yang memupuk nilai saling hormat menghormati, tolong menolong dan menjaga keamanan. Manakala pemimpin mesti jadi contoh dalam integriti, adil dan berani mempertahankan prinsip Islam, melaksanakan dasar berasaskan nilai-nilai madani. Apalagi apabila semua pihak melaksanakan tanggungjawab ini, lahirlah ummah yang benar merdeka jiwanya, kukuh imannya, tinggi ilmunya dan sejahtera pula hidupnya. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, menutup bicara, pertama kita bawa balik ialah merdeka hakiki bukan hanya bebas dari penjajahan, tetapi jiwa yang bebas. Kedua, penjajahan moden ialah penjajahan fikiran, ideologi sesat, fanatisme sempit, budaya hedonisme dan fahaman sekular yang perlu kita tangani dengan pendidikan, perpaduan, pegangan teguh yang tidak berbalik pada Quran dan Sunnah. Ketiga, kekuatan ummah ini hanya dapat dibina bila seluruh rakyat dan pemimpin mainkan peranan masing-masing. Hayati firman Allah yang berikut dalam surah Ali Imran ayat 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Dan berpegang teguhlah kamu
kalian kepada tali Allah dan janganlah kamu berpecah belah, bercerai-berai. Dan kenanglah nikmat Allah kepada kamu ketika kamu bermusuhan, lalu Allah satukan antara hati kamu, maka menjadilah kamu dengan nikmat itu orang Islam yang bersaudara. Dan kamu dulu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah selamatkan kamu dari neraka itu. Demikianlah Allah menjelaskan kepada kamu ayat-ayat keterangannya supaya kamu mendapat petunjuk. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Naqulu qawli hadza